Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Perkembangan terkini sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan ustazah daripada Parti PAS, pemimpin PAS, ahli parlimen PAS wanita yang disaman kerana membuat kenyataan, membuat tuduhan yang berbau fitnah dan juga berita palsu sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan perkembangannya. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Saman trio DAP pada Siti Mastura akan didengar 6 hari pada bulan September ini. Semakin dekat sahabat-sahabat semua. Ya, MP ahli parlimen daripada Kepala Batas, kalau saya tidak silap ini, seorang ustazah ini bakal kehilangan keahliannya sebagai ahli parlimen sekiranya didapati bersalah membuat kenyataan berbau fitnah dan juga berita palsu. Jadi tidak sabar-sabar rasanya ya untuk kita menunggu keputusan ya saman fitnah yang dibuat oleh trio DAP ini, yaitu Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan juga Teresa Kok. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini yang saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan bahawa mahkamah sudah menetapkan tarikh perbicaraan saman fitnah yang dikemukakan pengurusi DAP, Lim Guang Eng dan juga dua pemimpin kanan parti tersebut, ahli parlimen Kepala Batas terhadap ya ahli parlimen Kepala Batas, yaitu Siti Mastura Muhammad. Peguam Sangkaranai berkata mahkamah mengkhususkan 6 hari pada September ini untuk mendengar saman yang dikemukakan oleh Guang Eng, Teresa Kok dan juga Lim Kit Siang. Dia yang bertindak mewakili ketiga-tiga mereka berkata, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang menetapkan saman berkenaan didengar pada 2, 3, 17, 18, 19 hingga 20 September ya bulan yang mendatang. Jadi tarikh pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 15 Mei untuk pihak-pihak yang terlibat. Mengemas kini status penfailan dokumen para perbicaraan katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Guang Eng merupakan ahli parlimen Bagan ya, manakala Teresa Kok ahli parlimen Seputi. Kik Siang pula adalah pemimpin veteran DAP yang pernah menjadi ahli parlimen di beberapa kawasan. Terakhir dia mewakili kerusi parlimen adalah Iskandar Putri di Johor. Jadi pada November tahun lalu ketiga-tiga mereka memfailkan tindakan sivil terhadap Siti Mastura selepas mempengerusikan Lazna dan Perpaduan Nasional di Dewan Muslimat PAS mendakwa bahawa Guang Eng, Kik Siang dan juga Kok mempunyai pertalian dengan pemimpin Parti Komunis Melaya, yaitu Chen Peng. Tidak sekadar itu, Siti Mastura turut mengaitkan ketiga-tiga mereka dengan bekas Perdana Menteri pertama Singapura, Lim Kuan Yew. Kenyataan itu dibuat oleh Siti Mastura semasa berkempen untuk calon Perikatan Nasional ya bagi pilihan raya kecil di Kemaman. Selain ganti rugi am, ya Guang Eng, Kit Siang dan juga Kok turut menuntut pampasan teruk dan menuntut teladan selain injaksi untuk menghalang defendant daripada terus mengulangi dakwaan tersebut. Sebelum ini, media melaporkan dalam kenyataan pembelaan Siti Mastura mendakwa dia membuat dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terkandung dalam sebuah buku yang dikatakannya sebagai sumber boleh dipercayai. Sumber boleh dipercayai, bodoh sangatlah ya. Bagaimanapun dalam jawapan balas ketiga-tiga plaintiff berhujah sebagai pemegang ijazah kedoktoran PhD ataupun perasaan hasad dengki, Siti Mastura sepatutnya menyemak semula maklumat berkenaan sebelum dikongsikan. Dengan penuh yakin, dengan kebodohan, dengan kedangkalan, kebobrokannya itu ya yakin apa yang dibacanya itu benar ya. Sedangkan sebagai seorang individu ya, sebagai seorang individu yang mempunyai kelulusan PhD, kedoktoran falsafah, tapi adakah itu benar atau ya PhD yang dia miliki itu adalah perasaan hasad dengki, akhirnya membawa masalah kepada diri sendiri, sahabat-sahabat semua. Selepas itu tidak pula diberi masa oleh trio DAP ini untuk memohon maaf, tetapi tidak pula dia memohon maaf, masih mau meneruskan untuk membela dirinya. Kononnya apa yang dikatakannya itu benar belaka. Betapa bangang, betapa bodohnya onde-onde ini. Jadi, ya apa komen anda sahabat semua? Untuk perkara kedua, sebelum saya akhiri perkongsian hari ini, saya juga ingin kongsikan satu kenyataan salah seorang pemimpin daripada Parti Amanah Pemuda ya, yang begitu berang ya dengan seorang pempengaruh, yaitu
Didi Chronicles yang membuat satu video berbaur hasutan, ya, menyalahi banyaklah yang dikatakan ya di dalam kontennya itu. Jadi saya hari ini apa yang dikatakan oleh pemimpin daripada Parti Amanah, katanya celakalah Didi Chronicle yang memperlecehkan agama. Itu antara kenyataan beliau semasa dalam satu sidang media selepas membuat satu laporan polis terhadap Didi Chronicles ini. Kemarahan pemuda amanah terhadap seorang pempengaruh meluak-luak semalam yang dilontarkan mereka menerusi laporan polis dan sidang media yang dibuat mereka. Mereka marah kerana pempengaruh ini memperlecehkan agama demi kepentingan parti dan membuat kandungan konten laman media sosial mereka. Katanya, celakalah Didi Chronicles yang memperlecehkan agama demi konten dan juga parti, kata Hazmi ataupun Jeming dalam satu sidang media selepas membuat laporan polis semalam. Ia diulang oleh Jeming, naib Ketua Pemuda Amanah Nasional, dalam Facebook beliau. Katanya, laporan polis telah dibuat di seluruh negara oleh Pemuda Amanah semalam. 2 laporan polis dibuat di Kelantan sahaja. Didi Chronicles telah memohon maaf kepada Pemuda Amanah, tetapi ini bukan soal Pemuda Amanah sahaja. Ini soal agama Islam yang telah pun diperlecehkan, katanya. Agama Islam yang digunakan untuk dijadikan konten. Itu antara kenyataan daripada saudara Jeming. Dan beliau juga menambah bahawa kepada Didi Chronicles, katanya, kalau saya buat satu video sindir bapa kamu, kepala bapa kamu, saya yakin kamu akan menangis dan buat aduan polis, kata Jeming dalam satu sidang media itu. Didi Chronicles telah memuat naik satu posting yang dianggap menghina agama Islam beberapa hari yang lepas. Namun ia kemudiannya ditarik balik dan permohonan maaf telah pun dibuat selepas Pemuda Amanah melancarkan kempen membuat laporan polis terhadap pempengaruh itu. Jadi Pemuda Amanah telah membuat laporan polis di seluruh negara dengan ketuanya Hasbi Muda telah hadir dalam satu program tindakan ya untuk membuat laporan polis yang dibuat di Putrajaya. Oh, begitu berangnya pemimpin-pemimpin Pemuda Amanah ini, sahabat-sahabat semua, terhadap tindakan biadab, tindakan kurang ajar ya daripada seorang pempengaruh yang dikenali sebagai Didi Chronicles ini. Atau Didi Kronik, sudah semakin kronik dia. Adakah beliau masih akan membuat video seperti ini selepas ini? Itu satu persoalannya. Dan kita harap juga laporan polis telah pun dibuat. Kita harap ya Polis Diraja Malaysia mengambil tindakan tegas ya kepada individu-individu seperti ini yang membuat konten berupa dan juga yang menyentuh isu-isu sensitif seperti isu 3R, yaitu bangsa, agama khususnya, dan juga hal raja-raja. Dan sahabat semua, sebelum saya akhiri, Anda boleh berikan komen ya berkaitan dengan 2 isu tadi. Yang pertamanya ya, ustazah daripada Parti PAS ini ya akan dibicarakan, tarikh sudah pun ditetapkan ya, saman fitnah terhadap beliau yang membuat satu tuduhan melampau. Hanya kerana beliau mempunyai PhD itu tidak menentukan akhlaknya itu baik atau tidak, sahabat-sahabat semua. Yang ada PhD itu sebenarnya membawa maksud kepada perasaan hasad dengki. Itulah mungkin yang dapat kita berikan kata-kata kepada ustazah daripada Parti PAS ini. Celakalah Didi Chronicles, kata pemimpin Parti Amanah. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napper Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.